Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Suara okey ke? Okey, suara jelas ya? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan ringkas berkenaan dengan hukum-hukum fiqh daripada kitab kitab induk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kitab yang digunakan sebagai teks untuk perbincangan ini sebenarnya adalah merupakan kitab ringkasan daripada kitab InsyaAllah pada pagi ini saya akan terus kepada bab hukum orang yang tidak pandai membaca Al-Quran dan batas yang paling minima. Batas minima fardu dalam salat serta takbir ketika turun, yakni ketika rukuk dan juga ketika i'tidal. Di sini perbincangan secara khusus yang telah dibuat tajuk oleh Imam Syafi'i, iaitu berkenaan dengan mana-mana individu yang tidak pandai baca Al-Quran. Boleh jadi kerana kelemahan diri ataupun boleh jadi kerana masih belum dalam proses belajar. Jadi tak sampai kepada tahap boleh baca Quran. Atau boleh jadi orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Bila mereka memeluk agama Islam, mengikut kaedah agama, mereka terus kena salat. Mungkin pada waktu itu, pada ketika itu, ketika mula-mula memeluk agama Islam, ialah mereka tidak akan dapat memperdengarkan baca Al-Quran itu dengan betul. Jadi pada ketika itu, salat telah pun fardu kepada mereka. Hukum salat tu, bila mereka memeluk agama Islam, terus mereka kena laksanakan salat itu. Jadi situasi itulah sebenarnya yang dibincang oleh Imam Syafi'i rahimahullah di sini. Jadi bagaimana seorang itu nak salat? Sebab baca Quran, yakni Al-Fatihah secara khususnya, itu rukun. Tidak baca Fatihah, maka tidak sah salat itu. Jadi dalam situasi inilah sebenarnya perlu kita melihat kepada hadis Nabi dan juga sudut fiqh seperti mana difahami oleh ulama. Baik. Di bawah tajuk ini kita akan bincang qaul yang ke-374 pandangan ataupun kata-kata Imam Syafi'i yang ke-374. 374. Imam Syafi'i dengan sanadnya telah meriwayatkan daripada Rifa'ah bin Malik bahawasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila as-salah فليتبوأ كما أمره الله تعالى ثم ليكبر فإن كان معه شيء من القرآن قرأ به وإن لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله وليكبر ثم ليركع حتى يطمئن راكعا ثم ليرفع فليقم حتى يطمئن قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم ليرفع رأسه فليجلس حتى يطمئن جالسا فمن نقص من هذا فإنما ينقص من صلاته." Apabila seseorang dari kamu hendak melaksanakan salat. Ini mengikut riwayat daripada Rifa'ah bin Malik bahawa beliau telah mendengar Rasulullah bersabda, apabila seseorang dari kamu hendak melaksanakan salat, hendaklah ia berwudu sebagaimana yang Allah telah perintahkan. Kemudian selepas itu dia bertakbir sebagai takbir pemula, takbiratul ihram itu. Apabila ia mempunyai hafalan dari Al-Quran, maknanya
dia hafal Quran, dia ingatlah. Maka hendaklah dia membacanya. Maksudnya Fatihah di sini. Mereka ulama maksudnya Fatihah sebagai rukun qauli. Namun apabila ia tidak memilikinya, tidak memiliki di sini maksudnya tidak ingat dengan sebab-sebab tertentu lah, ataupun tidak boleh baca dengan kelemahan-kelemahan diri tertentu. Itu situasinya. Sama ada dia baru memeluk Islam ataupun setengah-setengah orang tu dia lidah bermasalah. Kalau sebut pun tidak betul, tidak tepat, sehingga salah bacaan itu. Jadi kalau dalam situasi itu macam mana? Sehingga dikategorikan dia tidak boleh baca. Maka hendaklah ia memuji Allah dengan kata Alhamdulillah dan bertakbir. Mana tak boleh baca Allahu Akbar, tak boleh nak baca Quran. Ini dalam situasi tertentu, bagi orang tertentu, maka dia kata Alhamdulillah. Dan kemudian dia rokok dalam keadaan tumakninah, sehingga dia tumakninah. Sehingga tumakninah maksudnya rokok, sehingga tumakninah maknanya rokok itu dalam keadaan yang sempurna, itu maksudnya. Menepati ciri-ciri rokok yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi berkenaan dengan rokok dan sebagainya kita akan bincang selepas ini. Kemudian ia bangkit dari rokok ataupun disebut sebagai iktidal, sehingga tumakninah dalam berdiri. Sehingga dia bila dia bangkit daripada rokok, itu dia panggil iktidal. Proses itu, pergerakan daripada ketika rokok sehingga dia betul-betul tegak berdiri, itu dia panggil iktidal. Jadi sampai ke sempurna qiyam. Maknanya dia qiyam daripada rokok tu, dia iktidal sampai dia qiyam dengan qiyam yang sempurna. Selepas itu ia sujud sehingga ia tumakninah dalam sujud, sehingga dia tenang dalam sujud. Maknanya sujud dia tu sujud yang sempurna seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian ia mengangkat kepalanya, yakni duduk antara dua sujud, dan duduk sehingga ia tumakninah dalam duduknya. Barang siapa mengerjakan kurang dari ini, maka dia telah mengurangi salatnya. Jadi kalau apa kadar yang paling minima yang disebut oleh Nabi dalam riwayat Rifa'ah ini, mengikut riwayat Rifa'ah ini, kalau kurang daripada ini, maka salat dia tu tidak sah, tidak dikira salat. Tetapi kalau dia salat cukup seperti yang disebut ni, walaupun banyaklah yang tidak ada, ni sebagai asas, sebagai basic perkara asas, sudah dikira sah salat dia. Dan perinciannya selepas ini. Apa pandangan Imam Syafi'i terhadap hadis Rifa'ah bin Malik ini? Dalam qaul seterusnya Imam Syafi'i bagi huraian. Baik. Riwayat yang kedua yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, iaitu riwayat daripada Rifa'ah bin Rafi'. Beliau berkata, ada seorang laki-laki datang dan salat di masjid berdekatan dengan Rasulullah SAW. Maknanya bila dia salat tu Rasulullah dapat melihat dengan baik bagaimana perbuatan salat yang dilakukan oleh lelaki ini. Selepas selesai salat, dia datang kepada Rasulullah lalu memberi salam kepada Nabi SAW. Lalu Nabi berkata kepada dia, di sinilah timbul, di sinilah teks Arabnya, seperti mana dalam ringkasan ini. Baik, bila dia bagi salam kepada Nabi, Nabi kata kepada dia, a'id salatak fa innaka lam tusalli, fa'ada fa sallaka nahwi mimma salla. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, a'id salatak fa innaka lam tusalli. فقال علمني يا رسول الله كيف أصلي؟ قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك ومكن ركوعك وامدد ظهرك فإذا رفعت فأقم صلبك فأقم صلبك وارفع رأسك ترجع العظام إلى مقاصلها وإذا سجدت فمكن سجودك فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن. Nabi kata kepada lelaki ini, ulangilah, kamu salat semula. Nabi kata begitu kepada dia, kamu salat semula.
Kerana sesungguhnya engkau belum mengerjakan salat. Maka lelaki itu mengulangi salatnya seperti yang dilakukannya buat kali pertama. Lalu Nabi SAW berkata lagi kepadanya, ulangilah salat engkau, kerana sesungguhnya engkau belum mengerjakan salat. Lalu ia berkata, ajarkanlah kepadaku, wahai Rasulullah, bagaimana sepatutnya aku salat dengan betul. Maka Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau menghadap ke kiblat, mana mula-mula sekali kamu kena hadap kiblat lah. Kemudian kamu bertakbirlah dengan takbiratul ihram maksudnya. Kemudian kamu baca Ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Dan mana-mana surah yang engkau kehendaki untuk membacanya. Ini terjemah yang mafhum. Ini terjemah yang mafhum. Jadi terjemah ini betul. Dan mana-mana ayat yang engkau kehendaki untuk membacanya. Mana yang kamu boleh baca. Di sini ada kebebasan untuk memilih mana-mana ayat itu. Apabila engkau rukuk, maka jadikanlah kedua telapak tangan engkau di atas kedua lutut. Kita letak telapak tangan khususnya bahagian ini. Ini bahagian ini. Bahagian ini kita letak sebagai seolah kita bertongkat di lutut kita dengan guna telapak tangan di bahagian ini. Di bahagian ini. Elokkanlah rukuk. Mana rukuklah dengan sempurna. Dan panjangkanlah punggung. Maksudnya luruskan. Jadi ketika kamu rukuk tu, bahagian tangan, telapak tangan yang ini bahagian ini, kamu letak di atas lutut sebagai, kita kata bertongkatlah pada lutut itu. Dan kamu pastikan belakang engkau itu punggung. Punggung tu maksudnya daripada belakang lah. Lurus 90 darjah lah kita kata. Luruskanlah. Semua ni pun dia ada perincian lah. Ini yang asal. Bagi orang yang boleh buat begini, inilah yang terbaik. Kecuali seseorang yang ada masalah. Baik, apabila engkau mengangkat kepala, yakni iktidal, maka luruskanlah kembali tulang belakang. Tulang punggung tu maksud tulang belakang. Daripada punggung sampai ke ni, qafa, sampai ke qafal. Daripada punggung, termasuk tulang belakang itu sampai ke qafa. Qafa ni maknanya belakang tengkuk ini, pastikan ianya lurus, maknanya berdiri tegak. Jadi apabila engkau mengangkat kepala, yakni iktidal, maka luruskanlah kembali tulang punggungmu dan angkat kepalamu sehingga tulang-tulangmu kembali pada sendinya. Dia panggil mafsal. Mafsal ni sebab tulang belakang kita ni dia ada sendi-sendi yang kecil. Pastikan setiap sendi itu masuk ke dalam halqah, masuk ke dalam cawan sendi itu. Cawan sendi lah kita kata. Mana pastikan sendi itu berada pada tempatnya. Itu maksudnya. Mana berdiri tegaklah yang hendak disebutkan di sini. Baik, apabila engkau sujud, maka elokkanlah sujud engkau. Apabila engkau mengangkat kepala, maka duduklah di atas paha engkau yang sebelah kiri. Duduk mana paha yang sebelah kiri. Kita sebut apa? Dalam istilah dia panggil iftirash. Iftirash itu. Ni tahiyat awal lah. Duduk secara iftirash. Duduk secara iftirash itu. Kemudian kerjakanlah yang demikian pada setiap rakaat dan sujud sehingga engkau tumakninah. Kemudian sujud pula untuk kali yang kedua. Kemudian sujud pula untuk kali yang kedua. Sujud yang bahagian akhir hadis ini sebut sujud tu dengan tumakninah, maksudnya sujud yang kedua. Sebab dia yang dikatakan satu rakaat ni dia mesti ada dua sujud. Baik. Ini yang disebut dalam hadis riwayat daripada Rifa'ah bin Rafi'. Itu riwayat kedua. Riwayat pertama tadi daripada Rifa'ah bin Malik. Baik, kedua-dua riwayat ni sebenarnya sama saja. Cuma ada, walaupun ada perbezaan tapi hakikatnya sama. Baik, sebelum saya pergi kepada kata-kata Imam Syafi'i yang ke-375 sebagai menghuraikan maksud hadis yang dibawa oleh beliau, terlebih dahulu kena faham. Hadis yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, dua hadis yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i di sini adalah merupakan pendedahan terhadap perbuatan salat yang menyentuh perkara basic, asas ketika salat. Dan kedua-dua hadis ini sebenarnya dia tidak meliputi sifat-sifat salat Nabi SAW secara lengkap.
Dan tujuan Imam Syafi'i kemukakan riwayat ini sebagai nak menyatakan seperti mana tajuk yang dibuat oleh Imam Syafi'i, kadar yang paling minima. Manakala buat seperti ini pun sudah dikira sah dah salat. Cuma perincian itu hadis lain lah. Sebab tu Imam Syafi'i selepas daripada dia kemukakan hadis ini, dia buat pula tajuk-tajuk yang lain yang menyentuh setiap perbuatan salat. Tujuannya apa? Untuk supaya kita mengetahui setiap perbuatan Nabi dalam salat tu biar kita nampak dengan jelas, supaya kita dapat mengambil faham tentang salat Nabi bukan sekadar tahap sah sahaja, tetapi perlu juga kita tahu supaya kita mendapat kelebihan dengan melaksanakan sifat-sifat salat Nabi SAW. Baik. Berkenaan dengan dua hadis ini, kata Imam Syafi'i, ini qaul yang ke-375. Ini kata-kata Imam Syafi'i yang ke-375. Baik. Maknanya kena fahamlah. Ini manhaj Imam Syafi'i, metodologi dalam penyusunan kitab ni. Sebelum Imam Syafi'i memberi huraian terhadap tajuk yang beliau buat, Imam Syafi'i dia akan kemukakan dulu nas ataupun dalil, sama ada dari Quran ataupun hadis, yang menjadi asas kepada perbincangan. Bila Imam Syafi'i kemukakan dua riwayat tu, maka Imam Syafi'i buat huraian. Di sinilah kita boleh faham fiqh Imam Syafi'i. Kata yang qaul Imam Syafi'i yang ke-375. Apabila seseorang musalli itu, yang nak salat tu, dia tidak pandai membaca Ummul Quran, yakni Fatihah. Jadi kena fahamlah tak pandai tu sebab apa. Sebab tu macam-macam lah. Kerana baru memeluk Islam, kerana kelemahan lidah, kerana kelemahan di segi minda, banyaklah sebab. Tu. Maknanya kalau sampai tahap itu, dia tetap kena salat. Cuma bagaimana dengan Fatihahnya? Itulah yang hendak disebut oleh Imam Syafi'i. Apabila seseorang musalli itu tidak pandai membaca Ummul Quran, yakni Al-Fatihah, tapi dia boleh baca surah lain. Katakanlah Qul Huwallah dia boleh baca. Ataupun mana-mana ayat lah daripada surah lain. Maka hukum asalnya salat dia dianggap tidak sah. Fatihah tak boleh baca, tapi surah lain boleh. Misalnya Yasin, dia boleh baca Yasin, cuma Fatihah tak boleh. Katakanlah begitu. Maka salatnya dianggap tidak sah. Namun cukup, yakni sah baginya baca surah lain yang sebanding dengan Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i katakanlah dia tidak boleh baca Fatihah dengan betul. Mana kalau baca pun salah. Jadi macam mana nak buat dalam keadaan itu? Dia kena baca surah lain, tidak Fatihah. Ini dalam keadaan itu. Tapi dia kena usaha belajar tu hal lain. Dia kena usaha belajar. Tak bolehlah dia berada dalam tahap itu sampai bila-bila. Itu tidak boleh begitu. Maknanya pada waktu itu dia kena baca juga surah lain yang dia boleh baca. Kecuali dia tak boleh baca. Hak tak boleh baca itulah kita akan bincang selepas ini. Yang tak boleh baca langsung. Mana tidak ada kemampuan sedikit pun untuk baca Quran, tetap wajib salat. Bagaimana? Selepas takbiratul ihram, apa yang sepatut dia baca? Itu selepas ni ada disebut. Baik. Kalau dia tidak boleh baca Fatihah, maka dia bacalah mana-mana ayat yang sebanding dengan Ummul Quran. Kalimah sebanding ini, maksud Imam Syafi'inya, ayat yang dia hendak baca itu tidak boleh kurang dari 7 ayat. Mesti 7 ayat ataupun lebih daripada 7 ayat. Saya lebih menyukai apabila ia menambahkan, yang ini baca lebih daripada 7 lah. Apabila ia bagus dalam membacanya. Maksudnya begini, ni ringkas saja ni, tidaklah sukar. Maksud kata-kata Imam Syafi'i tidaklah sukar. Maksudnya begini, kalau seseorang hendak mengerjakan salat, tiba-tiba dia tidak boleh membaca Fatihah. Tak kira lah apa sebab pun dia tidak boleh baca. Maka dia kena baca mana-mana ayat Al-Quran yang kira-kiranya 7 ayat juga. Ataupun lebih daripada 7 ayat. Sekurang-kurang 7 ayat. Itu maksudnya. Kecuali lah dia tidak boleh baca ayat surah Fatihah pun tidak boleh. Ayat-ayat lain pun tidak boleh. Itu dia ada perkiraan lain yang kita akan sebut selepas ini. Itu jelas. Itu qaul yang ke-375. Maknanya kena baca juga ayat Al-Quran. Walaupun tidak boleh baca Fatihah. Baik. Itu kes yang pertama. Qaul yang ke-376. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang musalli itu dia tidak pandai membaca 7 ayat. Ni isu ni yang tidak boleh baca Fatihah ni. Isu ni yang tidak boleh baca Fatihah. Dan dia tidak boleh juga baca 7 ayat daripada ayat Quran yang lain. Tapi dia boleh baca
Misalnya dia boleh baca inna a'tayna tu tak sampai 7 ayat, dia boleh baca. Maka salat yang tidak memadai kecuali apabila dia membaca dengan baik seluruh ayat. Hal itu apabila ada 7 ayat atau kurang. Maknanya boleh jugalah. Sebab itulah. Tak apalah kita baca dulu, kemudian saya buat kesimpulan secara umum selepas ini. Baik. Dalam qaul yang ke-376, Imam Syafi'i kata, ni kisah orang yang tidak boleh baca Fatihah. Mula-mula sekali Imam Syafi'i kata dia kena usahalah supaya dia boleh baca surah ayat lain sehingga 7 ayat. Menyamai ayat Fatihah. Ataupun lebih. Katakanlah. Maknanya dia ni lebih, kelebihan dia ni lebih berat daripada itu. Sehingga ayat lain pun dia tidak boleh baca sampai 7 ayat. Maknanya dia boleh baca ayat Quran tak sampai 7 ayat. Katakanlah begitu. Ini andaian dari segi fake. Maka dia bacalah ayat itu dengan sempurna pun. Walaupun tak cukup 7 ayat, dikira memadai. Ini kira tahap yang sangat lemah lah. Baik, apabila ia membaca kurang dari ukuran di atas, maknanya dia baca kurang daripada 7 ayat yang menyamai ayat Fatihah, maka dia harus mengulangi rakaat di mana dia tidak menyempurnakan 7 ayat yang ia pandai membacanya. Sama sahaja apakah ayat itu pendek atau panjang. Tidak memadai baginya kecuali sesuai dengan bilangan Ummul Quran. Sama saja apakah ayat-ayat itu dalam satu surah ataupun dia gabung, dia petik-petik daripada surah-surah yang berlainan. Tidak cukup baginya sehingga dia membaca 7 atau 8 ayat apabila dia bagus dan membacanya. Ini kata-kata Imam Syafi'i lah. Maknanya Imam Syafi'i bertegas dalam masalah ini kena 7 ayat. Sama ada dia petik dalam mana-mana ayat asalkan cukup 7 ayat ataupun melebihi 7 ayat. Kalau tidak cukup 7 ayat, itu dikira rakaat itu kira tidak menjadilah. Ini isu rakaat pertama, rakaat kedua. Cuma kita kena ingatlah, kata-kata Imam Syafi'i ini di sini bukan mutlak. Tadi pun Imam Syafi'i sebut, kalau seorang itu tidak boleh baca 7 ayat, dia bacalah setakat ayat ini dia boleh walaupun tidak cukup 7 ayat. Cuma Imam Syafi'i sebut begini, dia berdasarkan kepada rukun. Fatihah sebagai rukun tu dia 7 ayat. Jadi apabila dia tidak boleh baca Al-Fatihah, maka dia kena baca juga ayat lain. Tapi mesti menyamai jumlah ayat dalam Fatihah ataupun melebihi daripada jumlah ayat itu. Tapi kalau sekiranya tak boleh juga, hanya boleh 3 ayat, itu saja kemampuan dia, katakanlah. Boleh juga. Tetapi dalam, saya tengok dalam Syarah Al-Muzani lah, Muzani ada dia buat pernyataan, dia kata sebenarnya kata-kata Imam Syafi'i ini difaham oleh ulama-ulama dan mazhab Syafi'i. Ini kadar yang kira-kiranya seseorang yang mana kelemahan, sangat lemah, mempunyai kadar kemampuan terlalu kecil. Sampai berat, mana kena baca juga ayat Quran. Sebab itulah disebut selepas ni, kalau tak boleh baca langsung ayat Quran, dia kata Alhamdulillah pun tak apa. Begitu. Ini satu ketika lah. Mana satu ketika. Tetapi orang yang berada di tahap ini, dia kena ada usaha untuk meningkatkan kemampuan diri itu dari sudut qiraatul Quran. Sebab baca Quran ini, dia berkait dengan salat. Dia baca Quran ini bukan sekadar kita baca Quran, tapi dia berkait dengan salat. Baik, qaul yang ke-377, Imam Syafi'i berkata lagi, hadis Rifa'ah bin Malik, yakni hadis pertama yang dikemukakan oleh beliau, itu maksud hadis Rifa'ah bin Malik daripada Nabi SAW, menunjukkan bahawa Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya hal yang fardu dalam salat. Mana apa yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat Rifa'ah bin Malik itu 7 perkara. Akan disebut di bawah ni lah. 7 perkara tu yang begitu ringkas itu merupakan perbuatan yang fardu dalam salat. Maka kalau seseorang itu lakukan salat dalam bentuk seperti yang disebut dalam hadis ni, yang cukup ringkas ini, sudah sah salat. Itu maksudnya. Yang tidak ada pilihan kedua. Mana dia tidak boleh buat kurang daripada itu. Nabi SAW mengajarkan wuduk kepadanya. Maknanya wuduk kena ada sebagai syarat sah. Itu yang pertama. Yang kedua, takbir iftitah ataupun takbiratul ihram sebelum membaca Ummul Quran. Itu yang kedua. Kemudian baca Fatihah. 3. Rifa'ah tidak menyebutkan bahawa Nabi SAW mengajarkan bacaan surah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Quran.
Di sini tidak sebut. Maknanya selepas takbir terus baca Al-Fatihah. Mana tidak disebut doa iftitah pun tidak disebut. Tidak pula takbir ketika turun. Tidak pula takbir ketika gerakan turun dan bangkit. Mana ketika kita nak rokok pun tak ada. Dalam hadis tidak sebut takbir. Takbir intiqaliyah itu. Begitu juga ketika iktidal. Tidak disebut juga baca Sami'allahu liman. Tidak disebut juga dalam hadis. Mengangkat kedua tangan saat salat serta tasbih rukuk dan sujud. Tidak sebut juga. Yang diajarkan adalah. Ini Imam Syafi'i simpulkan poin daripada hadis Rifa'ah. Yang Nabi sebut dalam riwayat pertama yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i ini hanya pertama sekali baca Ummul Quran. Hak kita kata wuduk itu sebelum salat sebagai syarat sah. Kalau ketika salat mula-mula sekali Ummul Quran. Selepas takbiratul ihram tu baca Ummul Quran, yakni Al-Fatihah. Rukuk, sujud, iktidal, duduk tasyahud, dan membaca Al-Quran. 7 perkara. Seperti yang disebut di situ. Baik. Oleh kerana itu, kena fahamlah. Kalau kita tengok dalam hadis, Nabi ajarnya mula-mula sekali sebelum salat itu wuduk, kemudian takbiratul ihram, kemudian rokok, sujud, rokok, iktidal, sujud, kemudian tasyahud. Itu. Baca Quran itu maksudnya Fatihah. Mana 7 perkara. Oleh kerana itu, kata Imam Syafi'i, kami membuat kesimpulan bahawa orang yang meninggalkan doa iftitah selepas takbiratul ihram. Takbir iftitah ni maknanya takbiratul ihram. Tidak membaca takbir ketika rokok. Dan juga tidak menyebut Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit daripada rokok. Bahkan tidak mengangkat kedua tangan ketika rokok. Dan ketika sujud, ketika qiyam tu sujud, dia tidak angkat tangan. Serta tidak baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, bererti telah meninggalkan satu keutamaan. Walaupun demikian ia tidak harus mengulangi salatnya. Jadi maksud Imam Syafi'i, kalau seseorang itu salat dengan kadar perbuatan seperti yang disebut dalam hadis ini saja, doa iftitah tidak baca. Mengangkat tangan ketika hendak rokok, ketika iktidal, itu pun dia tidak buat. Bahkan dia tidak baca pembacaan ketika rokok itu. Tidak baca pun Sami Allahu liman hamidah. Dia buat sekadar yang disebut tadi, sekadar itu saja. Baca Fatihah saja. Mana surah sebab Fatihah pun dia tak baca. Katakanlah sekadar itu saja. Ini dalam keadaan biasa. Maka salat dia telah sah, cuma tidak utama. Tidak menepati ciri sifat salat. Sah. Mana salat dia tu kira-kiranya tidaklah berkualiti, tetapi sah. Sebab tu Imam Syafi'i kata dia tidak harus i'adah. Bukan qadha ni. Dia tidak harus mengulangi balik salat dia. Masa salat dia tu sudah sah. Sudah menjadi salat dia. Itu maksudnya. Tetapi salat sebegini sebenarnya salat yang paling kurang kualitinya. Itu maksud Imam Syafi'i. Qaulnya ke-378, Imam Syafi'i berkata, jadi beginilah. Ni saya nak sebut walaupun di sini tidak disebut. Ni kita boleh fahamlah daripada perbincangan panjang oleh ulama. Kita kena ingat apa yang Nabi sebut ni, selain daripada Nabi nak menyatakan basic kepada salat, kalau buat sekadar itu sudah dikira sah, seperti mana yang Imam Syafi'i pun nyatakan. Satu perkara lagi yang perlu kita faham. Pengetahuan kita tentang masalah ini sebenarnya ada, walaupun ketika kita salat, kita tidak buat begini, kita buat lebih daripada yang Nabi sebut dalam hadis ini. Kita mengambil kira lagi hadis-hadis lain, kita mengambil kira lagi riwayat-riwayat sahabat, yang mana sahabat melihat Nabi laksanakan salat dengan lebih terperinci daripada ini. Itu satu perbincangan lain lah. Cuma kalau dengan sekadar ini, mungkin dalam situasi-situasi tertentu, dalam keadaan kritikal, misalnya,
Masuk waktu zuhur, kita nak salat zuhur, tiba-tiba berlaku emergency case lah kita kata. Contoh, ada orang sampai telefon kata anak kita kemalangan, maka kita kena pergi segera. Mungkin kita boleh salat. Sebab kalau kita nak solat selepas ini, nak pergi lihat keadaan tempat kemalangan tu, boleh jadi tak sempat salat. Boleh jadi situasi. Kalau kita salat dalam keadaan ni pun sudah dikira sah. Itu maksud. Kita kena tahu. Mana Allahu Akbar, baca Fatihah, terus rokok dalam keadaan yang tidak, mana kita kata angkat tangan pun tidak takbir, kita kata tak. Bahkan tak baca apa pun misalnya. Sebagai contoh. Tapi tu maknanya tu kena ada. Katakanlah sekadar tu, tak apa, dikira sah. Ni dalam situasi tu. Jadi kalau kita tahu, maka kita boleh laksanakan dalam keadaan itu. Walaupun ramai ulama kata kalau dalam keadaan emergency ni sebenarnya kita boleh solat itu hal lain. Kita boleh siapa perekat jamak. Maknanya solat takhir biar tertinggal kita kata beberapa waktu kalau dalam keadaan kritikal sangat. Situasi itu kita tahu lah, sebab tu kritikal pun kita kena belajar kadar kritikal, kadar darurat tu pun kena tahu juga. Jangan sakit sikit pun kira darurat, padahal boleh pun solat. Kadar darurat ni macam mana? Sebenarnya perkara tu telah kita bincang sebelum ni. Kadar darurat sehingga terpaksa tinggal solat ni melibatkan nyawa. Misalnya doktor yang buat operation, kita kata buat pembedahan misalnya, terpaksa tinggal satu waktu ataupun 2 waktu misalnya, dalam keadaan kritikal itu, atau tak apa mengikut fiqh. Dan perkara itu bukan berlaku setiap hari. Ada ketika tertentu berlaku. Seperti mana zaman Nabi, kerana peperangan tertinggal beberapa waktu, maka dilaksanakan jamak ataupun qasar. Itu khilaf lah di kalangan ulama di perbincangan lain. Baik. Seterusnya, kata-kata Imam Syafi'i yang ke-378. Qaul yang ke-378. Imam Syafi'i berkata, seseorang yang sengaja meninggalkan membaca Quran atau salah dalam membacanya, hukumnya adalah sama. Di mana satu rakaat salat tidak memadai tanpa membaca Al-Fatihah padanya. Ini hukum biasalah. Katakanlah seseorang itu, dia salat tu terlupa. Masuk rakaat kedua, baru dia yakin, rakaat yang pertama tadi dia terlupa membaca Al-Fatihah. Mana dia boleh baca Fatihah, dia pandai baca Fatihah itu, cuma terlupa. Dia yakinlah dia terlupa tu. Jadi mana rakaat itu sudah tidak menjadilah, rakaat itu sudah rosak, dia perlu tambah satu rakaat lain. Dia perlu tambah satu rakaat lain. Karena salat tidak sah. Ini dalam keadaan biasa. Di peringkat awal tadi kita bincang bukan dalam konteks ni. Ini dalam konteks seseorang itu dia tidak ada masalah untuk membaca Fatihah, cuma dia terlupa baca, maka dia kena tambah satu rakaat. Kerana rakaat yang dia tidak baca Fatihah dengan sebab lupa tadi, rakaat itu tidak menjadi. Tidak menjadi. Baik, habislah di situ. Sekarang ni kita masuk bab mengangkat kedua tangan ketika takbir dalam salat. Mengangkat kedua tangan ketika takbir dalam salat. Ni kis raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan ketika takbir dalam salat. Sama ada ketika takbiratul ihram kah ataupun ketika takbir intiqaliyah. Ini satu isu lah. Dan perlu kita faham bahawa perkara ini juga termasuk dalam perkara khilaf di kalangan ulama-ulama. Sehingga setengah-setengah mazhab itu ketika takbiratul ihram pun tak angkat tangan. Allahu Akbar, begitu saja. Tidak angkat Allahu Akbar. Jadi perkara itu sebenarnya dia perbincangan, satu perbincangan lah. Tarjih ulama itu. Baik, cuba kita tengoklah di sini. Saya tidak, jadi perkara itu kita tidak bincang dengan panjang lebar lah di sini. Sebab, kena ingat kita baca kitab Al-Um ni ringkasan 3 jilid ni, sebenarnya untuk kita baca secara ringkas pitah lalu, kita nak tahu pandangan Imam Syafi'i sendiri. Dalam bab fiqh ini, dalam kitab utama beliau. Yang mana kitab ini jarang dibaca lah sebenarnya. Padahal zaman kita sekarang ni lebih mudah kita nak baca kitab Al-Um. Sebab apa? Sebab dia banyak syarah ulama, anak-anak murid Imam Syafi'i, ulama-ulama dalam buat huraian, kita boleh tengok. Bahkan sebenarnya penting kitab sebab ini rumusan fiqh Imam Syafi'i. Baik,
Bab yang seterusnya mengangkat kedua tangan ketika takbir dalam salat. Imam Syafi'i berkata, qaul yang ke-379, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Salim bin Abdullah dari bapanya, ia mengatakan. Ini riwayat, jadi Imam Syafi'i telah meriwayatkan hadis ini daripada Salim. Mana Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Sebab dalam kitab ni dia tidak kemukakan sanad yang lengkap. Tapi dalam kitab asal tu ada disebutlah. Kita boleh rujuk. Jadi saya tidak bacalah di sini riwayat dengan lengkap itu. Cuma terus kita ambil riwayat daripada Salim, ini anak Abdullah bin Umar. Jadi Imam Syafi'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Salim bin Abdullah. Abdullah ni siapa? Anak Sayyidina Umar, yang lebih terkenal dengan Ibnu Umar. Salim ni cucu Sayyidina Umar. Jadi Salim dia ambil hadis ini daripada ayahnya, yakni Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salah yarfa'u yadayhi hatta tuhadi mankibayhi wa idza arada an yarka' wa ba'da ma yarfa' ra'sah min ar-ruku' wa la yarfa' baina as-sajdatayn. Kata Ibnu Umar, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua bahunya. Begini, sejajar ni maknanya berbetulan. Ni, bahagian ni dia panggil zahrul yad. Bahagian belakang tangan ini bahagian bat, ni dia panggil bat. Bahagian tapak tangan ni bat, ni zah. Dia angkat begitu. Mana berbetulan dengan bahu. Cumanya riwayat tu banyaklah. Jadi ada yang angkat di atas sedikit sehingga berbetulan dengan cuping telinga bawah sikit. Jadi riwayat-riwayat itu berdasarkan kepada apa yang dilihat oleh sahabat. Jadi sahabat yang dia lihat begini, dia akan riwayat begini. Ada setengah sahabat dia tengok Nabi tinggi sedikit. Dia sebut tinggi sedikit daripada itu. Itulah perbezaan yang berlaku. Perbezaan itu adalah perbezaan yang kecil saja. Tapi secara umumnya berbetulan dengan kepala bahu. Dan apabila hendak rukuk, dan setelah mengangkat kepala dari rukuk, beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Jadi ketika hendak rukuk, itu maksudnya, maknanya ketika memulakan salat, angkat tangan. Allahu Akbar. Baik. Ketika hendak rukuk pun, angkat tangan juga. Allahu Akbar. Ketika i'tidal pun, angkat tangan juga. Itu maksud di sini. Tetapi, begitulah juga ketika hendak sujud. Cumanya Nabi tidak angkat tangan ketika antara dua sujud. Ketika i'tidal, berdiri tegak, Nabi angkat tangan ketika hendak sujud. Ketika bangkit ketika duduk antara dua sujud, ketika duduk antara dua sujud, kita ada takbir tu Allah. Situ tidak angkat tangan. Tidak angkat tangan. Tidak kata ketika sujud pertama hendak duduk antara dua sujud Nabi angkat tangan. Tidak. Nabi tidak angkat tangan. Itu mengikut riwayat daripada Ibnu Umar. Jadi di sini maksud zahirnya yang tidak angkat tangan hanya antara dua sujud. Sujud pertama ketika angkat kepala untuk antara dua sujud, waktu itu tidak angkat tangan. Dan ketika sujud pun tidak angkat tangan. Baik. Secara spesifiknya hadis ini begini. Cuba kita tengok semula. Takut keliru kan? Berdasarkan sebelum kita pergi pada perbincangan kata-kata Imam Syafi'i ketika menghuraikan hadis ini, zahir daripada hadis ini jelas menyebutkan beberapa perkara. Yang pertama, ini mengikut Ibnu Umar lah. Nabi ni bila dia nak salat, mula-mula sekali dia takbiratul ihram, dia angkat tangan. Itu jelas. Dan ketika dia hendak rokok, takbir tu dia angkat tangan juga. Dan ketika dia i'tidal, dia kata sami Allahu liman, dia angkat tangan juga. Itu yang dia tiga angkat tangan yang disebut dalam hadis ini. Baik. Ibnu Umar kata, daripada apa yang dia lihat, Nabi ni kalau berkait dengan sujud, dia tidak angkat tangan. Dia tidak angkat tangan di antara dua sujud. Di antara dua sujud. Baik. Itu yang disebut. Jadi makna dalam hadis ni angkat tangan ni disebut tiga tempat. Ketika hendak memulakan salat, ketika hendak rokok,
dan ketika i'tidal. Itu angkat tangan. Baik. Dan poin yang keempat, antara dua sujud tidak angkat tangan. Sebab antara dua sujud ni ada takbir juga. Takbir pindah rukun itu. Tidak angkat tangan. Itu 4 perkara yang disebut. Itu 4 perkara yang disebut oleh Ibn Umar. Baik. Cuba kita tengok di sini kata-kata Imam Syafi'i yang ke-380. Imam Syafi'i berkata, oleh kerana itu, bertitik tolak daripada hadis inilah, maka kami mengatakan bahawa kami menyuruh setiap orang yang hendak mengerjakan salat, tak kiralah dia tu imam kah ataupun makmum, sembahyang secara individu kah ataupun secara berjemaah, laki-laki kah atau perempuan, hendaklah ia mengangkat kedua tangannya apabila takbiratul ihram. Ketika bertakbir untuk rukuk, dia kena angkat tangan juga. Dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, yakni ketika dia kata sami Allahu liman hamidah, dia kena angkat tangan juga. Iaitu mengangkat tangan di setiap gerakan yang 3 tadi. 3 tadi. Maknanya kena angkat tangan tu berbetulan dengan bahu dan memastikan kedua tangannya tetap terangkat sampai selesai dari ucapan takbir. Misalnya contohnya begini. Mula-mula takbiratul ihram, Allahu akbar. Bar tu dia jatuh ke tangan. Maknanya letak di talfid lah, talfid. Allahu akbar. Bila bar itu berakhirnya ra itu, maka dia kembali ke semula tangan dia, letak di bahagian abdomen ni lah. Baik. Begitu juga apabila dia nak rakaat. Allahu akbar. Maknanya mengikut apa yang disebut, yang dinaskan oleh Imam Syafi'i di sini, maknanya akbar itu berakhirnya ra itu dengan keadaan rukuk yang sempurna. Itu maksudnya. Perkara ni ada khilaf lah. Perkara ni ada khilaf. Perkara ni ada khilaf. Mestikah kita Allahu akbar? Bila ra tu maknanya kita sudah tangan letak di lutut dan keadaan belakang kita pun sudah sama. Dia punya kedudukan belakang itu mesti sama betul ke begitu? Itu khilaf ulama. Misalnya kita Allahu Akbar ketika bar tu tak sempurna lagi, tapi sudah selesai dah takbir, boleh ke tidak? Itu khilaf di kalangan ulama. Begitu juga ketika kita bangkit daripada selepas daripada sujud yang kedua, kita bangkit untuk rakaat seterusnya, kita takbir, apakah kena sama? Itu tidak. Khilaf. Sebab dia berbeza kecerdasan manusia, orang yang gemuk, orang yang sakit lutut, macam-macam lah. Jadi kadang-kadang tidak selarah tu pergerakan dia dengan takbir, itu tak apa. Itu tak apa, tidak jadi masalah. Cuma kalau kita maksud Imam Syafi'i ini bagi orang yang boleh buat, kalau dia jaga ini paling sempurna bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi dia mengangkat kedua tangan bersamaan dengan dimulai takbir. Maknanya bila mula nak pindah rukun, disitulah bermula takbir, habis saja takbir, selesai pindah rukun dengan sempurna. Itu maksudnya. Kami tidak memerintahkan mengangkat kedua tangan pada gerakan solat yang lain selain pada 3 tempat yang tersebut di atas. Mana bagi Imam Syafi'i, dia beristilah dengan hadis ini, ketika takbir dalam solat, angkat tangan hanya ada pada 3 tempat ini sahaja. Ini mengikut Imam Syafi'i. Yang ini ketika takbiratul ihram, ketika hendak rokok dan ketika i'tidal. Itu saja ada angkat tangan. Angkat kedua belah tangan. Itu saja. Kena faham lah. Jadi kalau kita nak bincang tentang mazhab lain tu, kena tengok satu perbincangan lain pula lah. Sebab saya ni maksudnya untuk supaya kita khatam lebih awal lah 3 jilid kitab ini ni. Dalam terjemahan ni. Sebab yang ada dengan saya tu sebenarnya hak mukhtasar ni, hak Arab ni 1 jilid ya. Arab ni 1 jilid ya. Tapi bila diterjemah jadi 3 jilid 3 jilid. Baik. Imam Syafi'i berkata, apabila ia lalai ataupun dia lupalah, kemudian salat tanpa mengangkat kedua tangan sebagaimana yang diperintahkan hingga takbir selesai, maka ia tidak dianggap mengangkat kedua tangannya setelah takbir atau setelah selesai dari mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan tidak juga ada tempat yang lain, kerana ia adalah gerakan salat yang terikat dengan waktu. Apabila hal itu telah berlalu, maka
tidak dapat digantikan dengan yang lain. Maksudnya begini. Jadi qaul yang ke-381 ini Imam Syafi'i maksudkan begini. Kita perlu faham bahawa Imam Syafi'i menyebutkan berdasar kepada riwayat dari yang dikemukakan, riwayat daripada Ibnu Umar ni, Salim ambil pada ayat Ibnu Umar ni, dalam hadis ini mengikut Ibnu Umar yang mana dia lihat sendiri. Maknanya dia perhatikan Nabi ni bila salat, Nabi angkat tangan ketika takbir ni 3 tempat saja. Takbiratul ihram, ketika hendak rukuk dan ketika i'tidal. Baik. Katakanlah seseorang itu dia terlupa. Dia terlupa angkat tangan. Allahu Akbar, tak apalah. Kemudian rukuk tu dia angkat tangan Allahu Akbar. Tiba-tiba ketika i'tidal, Allahu Akbar, dia terlupa angkat tangan. Sedangkan i'tidal dia tu telah selesai. Setelah selesai, bolehkah dia angkat tangan? Katakanlah gini, Sami Allahu liman hamidah. Oh, dia terlupa angkat tangan. Bolehkah dia angkat situ? Allah, Sami Allah, dia bolehkah dia angkat tangan? Tak perlu. Sebab hal ni dia berkait dengan hay'ah. Berkait dengan hay'ah waktu itu. Dan dia tidak boleh qadha angkat tangan tu pada tempat lain, tidak boleh. Oh, dia kata sebab dia tertinggal angkat takbir, bukan angkat takbir, angkat kedua tangan tu dia tertinggal ketika i'tidal, maka dia nak angkat tangan ketika nak sujud. Ketika dia berdiri, dia nak sujud, dia takbir Allah, dia angkat tangan sebagai ganti kepada angkat tangan yang dia tertinggal tadi. Tidak boleh. Sebab angkat tangan yang disebutkan 3 ni dia berkait dengan waktu itu. Tidak boleh diqadha, tidak boleh dibuat tempat lain. Sebab solat dia sah pun tidak ada apa pun. Ini dia berkait dengan hay'ah. Setengah kata sunat hay'ah, setengah istilah dia sunat hay'ah disebut. Begitu. Jadi kalau seseorang itu dia angkat takbir Allahu Akbar, kemudian ketika dia rukuk tu dia terlupa angkat tangan. Dia kata Allahu Akbar, selesai dah. Dia sudah duduk dalam keadaan rukuk, baru dia terlintas. Rupanya dia terlupa angkat tangan. Dia bolehkah angkat tangan? Tak boleh lah. Sebab dia terlepas dah waktu itu. Itu yang dimaksudkan di sini. Maka dia tak dapat dah kelebihan itu. Itu. Mana tidak boleh diganti yang itu. Jadi yang dia buat dalam rakaat kedua itu waktu lain lah. Waktu tadi telah terlepas. Maka dia tidak dikira mengangkat tangan. Mana kalau dia ganti pada perpindahan rukun yang lain dengan angkat tangan pun tidak tercapai dia maksud itu. Sebab angkat tangan ni 3 tempat itu khusus. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i di sini. Baik, qaul yang seterusnya iaitu qaul yang ke-382. Imam Syafi'i berkata, seseorang juga mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir pada salat jenazah berdasarkan hadis dan qiyas yang dilakukan dalam keadaan berdiri. Ni pun khilaf lah. Sebab tu kalau kita pergi ke Mekah, Madinah bila salat jenazah, kita tengok macam-macam. Setengah tu Allahu Akbar. Jadi 4 kali takbir tu tak angkat tangan pun. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita ni angkat tangan. Sunat lah. Sunat. Itu maksudnya. Jadi ada hadis khusus ke sebut angkat tangan? Tidak ada. Cumanya angkat tangan ketika salat jenazah tu dikias dengan salat biasa. Seperti yang disebut oleh Imam Syafi'i ini, sebab berdiri tu. Berdiri Allahu Akbar. Maknanya amalan itu berdasar kepada kias kepada amalan salat yang lain. Sebab apa? Sebab ketika qiyam. Ketika qiyam. Sebab dia gini, sebab dia gini. Kita perlu fahamlah. Sebab 3 tadi, tiga tempat dia angkat tangan ketika takbir dan juga ketika i'tidal tu sami Allahu liman hamidah tu, semua tu dia sebenarnya dia berkait dengan qiyam itu. Qiyam, takbiratul ihram, dan ketika qiyam hendak rukuk, dan ketika i'tidal, ketika hendak qiyam daripada i'tidal, dia berkait dengan qiyam. Jadi kias di situlah, kias pada qiyam itu sebabnya salat jenazah ni dia tidak ada perbuatan lain, dia hanya qiyam saja. Jadi kias pada qiyam. Ini mana berdasar pada qiyam. Sebab tu ulama lain dalam mazhab mereka tak ada, dia kata tak ada angkat tangan di situ. Tak apalah, ini termasuk dalam khilaf kalangan mujtahid. Demikian juga, jadi kalau kita tengok dalam masyarakat kita yang tidak angkat tangan, kalau kita faham perkara ini, dia tidak jadi masalah. Isunya kalau kita tak faham, kita tak tahu. Sebab ada setengah-setengah ustaz, dia kata tak perlu kita dedahkan maklumat yang banyak, mana masyarakat akan jadi celaru. Bagi saya tidak begitu.
kita sorokkan maklumat, kita tidak dedahkan maklumat akhilah, inilah sebenarnya yang menjadi celaru. Bila ada orang lain buat, orang lain yang tidak pernah terdedah pada perbuatan selain daripada yang menjadi kebiasaan, itulah yang menjadi celaru. Jadi kalau sekiranya masyarakat awam ini terdedah dengan maklumat yang lebih daripada yang biasa, sebenarnya maklumat itu sangat membantu untuk menenangkan keadaan. Oh, dia tahu rupanya perkara ini sudah khilaf. Tak apalah. Itulah kul hal yastawi alladhina ya'lamu wal ladhina tak akan sama orang tahu dengan tidak tahu. Punca tidak tahu ni bahaya. Implikasi daripada tidak tahu ni bahaya. Dia boleh menimbulkan fitnah, tuduh orang macam-macam. Tahu tu. Sebab itulah agama ni agama kita kata knowledge, kita kata. Agama ni agama maklumat. Jadi kita kena dedah masyarakat biar lebih daripada apa yang diajar dalam kerangka lama, amalan tradisi kita. Kita kena lebih daripada itu. Misalnya pandangan mazhab-mazhab lain, barulah kita ni, bagi saya lah, orang yang betul-betul ikut mazhab ni, dia raih semua mazhab mana-mana, dia ambil. Dia tahu mazhab, dia nak ikut yang mana itu terpulang, tapi tahu tu kena tahu. Barulah tidak timbul syak wasangka, tidak timbul fitnah. Kalau tidak macam-macam lah. Itu. Tapi setengah-setengah orang pelik lah saya tengok. Mana kita dedahkan maklumat lebih daripada apa yang sedia ada masyarakat, itu dianggap salah. Ini pelik sungguh. Saya pun heran juga. Pada zaman sekarang ni, zaman dunia tanpa sempadan, langit terbuka, maklumat di hujung jari. Jadi buat apa kita belajar kalau kita nak dedah ilmu pada masyarakat dianggap sebagai satu kesalahan? Ini sebenarnya perbuat sikap ini lahir daripada ta'assub tu sebenarnya. Ni dia panggil ni penyakit ni penyakit. Biasa kita dengar Wahabi, ni ta'assubi dia panggil. Penyakit ta'assubi. Ta'assub. Wahabi, Ahbashi, banyak. Ini satu lagi ta'assubi. Yang jarang-jarang disebutlah penyakit ta'assubi. Ini bahaya. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu saya biasa acak kali saya sebut. Betul. Kita tidak menganggap salah pun bila kerajaan kita, kerajaan Malaysia ni, khususnya kita kata badan otoriti agama setiap negeri termasuk JAKIM dan sebagainya peringkat pusat ini, tidak jadi masalah pun untuk menetapkan mazhab Syafi'i. Tidak jadi masalah. Cuma kena faham dalam konteks mazhab lah. Bila faham dalam konteks mazhab, tidak jadi masalah. Sebab dia hukum yang berkait dengan manusia, dia ada hukum aini dan hukum jama'i. Hak manakah dipanggil hukum fardu ain? Di manakah hukum yang bersifat kifai, yang berkait dengan orang lain? Jadi kesilapan kita sebab kita nak memaksa orang lain dalam hukum fardu ain, kita nak paksa ikut satu cara. Itu silap. Itu jadi celaru. Itu sebenarnya sebab jadi celaru. Misalnya saya ambil satu contoh. Ini saya akhir-akhir ini timbul dalam sehari dua ni timbul balik isu bersentuh lelaki dan perempuan termasuk suami isteri. Bersentuh tu batal. Memang betul dah mazhab Syafi'i begitu. Memang betul. Itu hukum fardu ain. Melibatkan fardu ain. Dan banyak lagi pandangan yang lain. Contoh saya sendiri, saya sebut dengan jelas bahawa bagi saya terima pendapat yang tidak batal. Sahabat pun khilaf. Di zaman sahabat lagi khilaf dah isu ini. Di kalangan ulama-ulama dulu, memang khilaf. Jadi kita nak pakai yang mana? Kita kena tahu terlebih dahulu hukum ini. Ada mana isu ni isu khilaf. Kena jelas dulu perkara itu. Masing-masing ada dalil. Dan hal ini berkait dengan individu. Katakanlah seorang suami, dia berpegang tak batal. Tak batal lah dia. Dan isteri dia pegang pendapat yang batal. Batal lah dia. Jadi mana suami kena hormat. Jangan sentuh mudah-mudah isteri tu. Sebab apa? Sebab nanyalah kepada isteri dia. Sebab isteri dia kalau sentuh suami isteri pun batal. Jadi keadaan suami isteri ini sebelum kahwin dengan selepas kahwin sama hukum. Bersentuhnya batal. Tak apalah dah awak nak pakai itu. Tapi jangan kita paksa orang lain berpegang dengan pendapat itu. Sebab ini berkait dengan peribadi. Mana kalau kita bincang dengan isteri kita, kita ambil pendapat ni lah dalam bab bersentuh ni, kita ambil pendapat yang tidak batal. Benda ni khilaf di zaman sahabat. Imam Bukhari pun kata tak batal. Mazhab bahkan mazhab Syafi'i saja kata batal. Ialah adalah perbezaan pandangan itu. Tak apalah. Jadi bila suami isteri itu setuju dalam keadaan tahu ada maklumat, maka bagi saya itu tidak jadi masalah. Sebab itu bukan berkait dengan masalah orang lain, masalah dia. Mana boleh kita nak saman orang yang berpegang dengan pendapatnya? Tak boleh. Tidak jadi celaru. Yang jadi celaru, yang jadi keliru ni adalah ustaz.
Ini masalah penyakit ustaz, bukan masalah orang kampung. Itu sebenarnya. Bahaya, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga macam-macam lah dituduh. Macam-macam tuduh diberi dengan kata-kata yang agak kesak dan sebagainya. Ini bagi saya ustaz yang bermasalah. Itu sebenarnya. Sebenarnya kalau kita terima tak ada masalah pun. Takkanlah kita nak kata pendapat yang kata, dia kata tak boleh sebab tempat kita ni kita amal mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni awak tak boleh paksa orang lain ikut mazhab Syafi'i. Berdosa kalau kita paksa orang ikut mazhab Syafi'i. Kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh pihak kerajaan yang melibatkan isu orang lain, melibatkan hak orang lain. Kerajaan boleh tentukan. Itu hal lain. Kita terima yang itu. Misalnya hukum perceraian. Kita tahu mana hukum dalam undang-undang keluarga Islam yang telah dijadikan undang-undang di Malaysia ni begini hukum. Itu kena patuhlah sebab dia melibatkan mahkamah, dia melibatkan kepentingan pihak lain, isteri. Itu bukan masalah peribadi. Ini masalah peribadi kita. Misalnya kita berpegang pendapat, maknanya perempuan haid boleh masuk dalam masjid. Itu khilaf. Benar, kau gitu dia kena berlapang dada. Kecuali seorang itu sudah kena penyakit ta'assubi. Jadi masalah. Begitu juga dalam fiqh ni dia begitu. Fiqh ni dia tidak seperti, dia tidak sama seperti kita pegang akidah. Akidah tu lain. Akidah tu lain. Jadi kalau kita bincang fiqh, tiba-tiba kita bawa dalam tabiat usuluddin, bahaya. Boleh rasa lah. Boleh kita menuduh orang lain macam-macam lah. Bahkan bagi saya secara peribadi, kenapa saya pilih pendapat yang kata tak batal, dan saya pun bincang dengan isteri saya, dia pun setuju, kerana itu pendapat yang lebih ramai sebenarnya. Dan lebih mesra. Suami itu lebih mesra. Sebelum kahwin batal, selepas kahwin tak batal. Tak batal. Lebih mesra. Jadi tidak timbul masalah. Cuba bayangkanlah. Cuba bayangkan. Bagaimana kita nak amal sunnah-sunnah sebelum tidur. Mana kalau suami isterinya tersentuh menyebabkan batal. Sedangkan Nabi SAW antara sunnah dalam mazhab Syafi'i, mana-mana mazhab aku terima, antara sunnah lah. Termasuk sunnah Nabi tidur dalam keadaan berwuduk. Nak berwuduk macam mana? Kalau tersentuh tu batal. Jadi sukar itu kita nak amal yang itu tu. Nak peluk isteri dah. Bila sentuh saja tu batal. Maknanya hakikatnya sebenarnya kita tidur dalam keadaan tidak ada wuduk. Jadi kalau kita nak tidur suami isteri dalam satu katil, di atas satu katil, nak mengekalkan wuduk, mana tidak boleh bersentuh. Macam mana nak buat? Mana kalau nak pegang isteri, kena pakai sarung tangan. Mana kalau nak kucuk isteri pun kena berlapik. Jadi seorang suami, seorang isteri, bila dia nak cium, nak kucuk pasangan dia dengan berlapik dengan sapu tangan, ini suatu yang agak ganjil. Ataupun letak bata panjang, bata golek kita panggil, bata panjang. Mana tak boleh bersentuh? Yalah, fikirlah. Tak apa. Awak nak pegang pendapat itu pun boleh, tapi begitulah jadinya. Begitulah jadinya. Jadi sebab itulah masing-masing pendapat itu dia ada dalil dia. Kita jangan merendahkan pendapat yang lain. Kita terima, cuma saya terima pendapat yang tidak batal. Imam Bukhari kata begitu. Dan banyaklah mazhab lain. Jadi perkara itu kalau kita faham, tidak timbul masalah. Bila kita ada maklumat, insya-Allah tidak timbul masalah. Yang jadi masalahnya bila tidak ada maklumat dan pendedahan dengan cara yang tidak betul, pendedahan dengan cara yang salah. Sebab ramai di kalangan para asatizah di tempat kita ni, dia tidak mahu. Maknanya dia nak mengekali cara hidup lama lah, tradisi. Sedangkan fiqh ni dia luah. Tabiat fiqh ni dia tidak begitu. Itu masalah. Baik. Saya ambil sedikit lagi, kita cuba akhirkan perbincangan ini. Demikian juga pada setiap takbir dalam solat 2 hari raya, solat istisqa, kerana semua adalah takbir dikerjakan dalam keadaan berdiri. Begitu juga pada saat takbir untuk sujud tilawah, sujud syukur, kerana keduanya termasuk takbir iftitah. Kita nak sujud tilawah, nak sujud syukur. Ini bagi Imam Syafi'i lah. Bagi Imam Syafi'i. Benda ni khilaf. Mana kalau kita buat, insya-Allah kita akan dapat pahala. Sebab Imam Syafi'i dia ijtihad dia kemuka kepandangan tu berdasarkan kepada fiqh yang dia faham. Dan Imam Syafi'i ni bukan sebarangan orang. Mana kalau kita ikut yang ni, kita boleh pahala. InsyaAllah kita boleh pahala. Apabila ia meninggalkan mengangkat kedua tangan pada tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. 3 tempat tadi. 3 tempat tadi yang Imam Syafi'i sebut.
atau mengangkat kedua tangan pada tempat-tempat yang saya tidak perintahkan tadi untuk mengangkatnya, baik salat fardu maupun salat sunat, sujud, salat hari raya atau salat jenazah, maka saya menganggapnya makruh lah. Sebab Imam Syafi'i boleh kata makruh ni sebab apa? Hadis tadi lah. Hadis Ibn Umar tadi. Sebab dia tengok sendiri Nabi angkat tangan di 3 tempat. Jadi Imam Syafi'i pegang yang itu. Jadi kalau seseorang buat selain daripada itu, maka perbuatan itu makruh. Namun dia tidak harus mengulangi solatnya dan tidak pula perlu melakukan sujud sahwi. Baik ia mengerjakan dalam keadaan sengaja, lupa atau tidak ketahui, kerana ia gerakan yang terkait dengan waktu. Waktu tu bila terlepas tak ada lah. Tak perlu disujud sahwi dan sebagainya. Mana tidak angkat tangan pun tak sah. Cuma bagi Imam Syafi'i, oleh dia menganggap itu makruh. Tapi bagi ulama lain tidak. Dalam mazhab lain tidak begitu. Begitulah. InsyaAllah untuk minggu hadapan kita akan bincang pula tentang doa iftitah. Ini juga satu isu yang besar juga. Doa iftitah ni ada atau tidak. Kalau ada pun, berbelas-belas. Contoh, doa iftitah seperti mana yang tersebut dah ada. Paling kurang 12 lah. 12 bentuk doa iftitah yang berbeza-beza. Yang disebut dalam hadis. Doa iftitah sendiri ada ke tidak antara takbiratul ihram dengan Fatihah? Itu pun khilaf lagi. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada. Dalam mazhab Syafi'i ada. Patut ada hadis ke tidak? Adalah. Ada hadis. Di sinilah dia berlaku dikata-kata bab tarjih. Ulama ni menganggap hadis ni tidak kuat berdasarkan pada begini-begini. Kita akan bincanglah insya-Allah minggu hadapan. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.